wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Ya, anda dah melihat apa paparan kami pada hari ini di awal tadi. Jadi hari ini adalah satu hari yang menarik di Wanita hari ini, hari Sabtu 9 Julai 2022 dan juga 9 Zulhijjah. Saya Fadil Ahmad bersama dengan Fiza Sabjahan hari ini. Hari ini double F. Kalau ada seorang lagi F, ada triple F. Fatin. Okey. Nanti kita cari F tu. Alright. Okey, tapi dan pasti ramai juga dalam kalangan anda yang seperti kita dah war-warkan dari 2 hari yang lepas, mungkin ramai yang dah ambil keputusan untuk pulang ke kampung lebih awal. Dan kalau kita lihat kan Farid, tahun ini kita lihat mungkin selepas 2 tahun kita berhadapan dengan pandemik COVID-19, rata-rata ramai yang betul-betul memanfaatkan waktu cuti ini untuk diraikan bersama dengan insan-insan tersayang lah kan. Mengambil peluang ni nak pulang ke kampung. Bukan saja Hari Raya Aidilfitri hari itu yang kita ada Hari Raya Tanjat, tapi hari ini mungkin Hari Raya kita yang lebih dah dirancang lebih awal, dan ramai juga dah mula merancang perjalanan untuk pulang ke kampung sebab ada yang mungkin nak buat korban, nak balik ke kampung, nak meraikan sambutan Aidiladha ini bersama dengan siksi keluarga. Dan kalau semalam ada yang dah pun berpuasa surat Tarwiyah, hari ini puasa Sunat Arafah, dan saya kira pasti ada macam-macam perancangan yang dilakukan, tapi dalam masa yang sama apa-apa je perancangan kita lakukan tu Farin, kesihatan harus dititik beratkan. Benar, dan seperti mana yang berhormat Menteri Kesihatan kita YBKJ menyarankan kalau sebelum pulang ke kampung tu buat dulu ujian kendiri. Dan ini juga yang kita ingin kongsikan, di mana setakat semalam 3,589 kes positif COVID telah pun dikesan dan dilaporkan. Dan dengan itu juga kita menggalakkan semua seperti mana yang telah disarankan untuk membuat ujian kendiri dan juga sentiasa memastikan kesihatan anda. Dan seandainya memang kita nak pulang beraya ke kampung bertemu orang ramai dan sebagainya, seandainya tidak sihat ataupun masih teruskan dengan SOP memakai pelitup muka. Betul, itu penting sebenarnya kan. Kita ni harus jaga kesihatan kita, dan ini juga yang dilaporkan di berita harian online, yang mana untuk COVID-19 ini syur dos penggalak kedua individu 60 tahun ke bawah, yang mana Jawatan Kuasa Kerja Teknikal untuk vaksinasi sedang memperhalusi syur pemberian dos penggalak kedua vaksin COVID-19 bagi mereka yang berusia 60 tahun ke bawah tanpa masalah kesihatan, yang mana menurut Menteri Kesihatan keputusan mengenai cadangan itu akan diumumkan dalam tempoh 2 minggu lagi. Dan kalau kita nak berkira, kita memperkatakan tentang vaksinasi dan sebagainya, saya kira apa yang kita lalui sekarang juga telah menampakkan kesan hasil daripada mungkin disiplin kita, semangat kita untuk mendapatkan vaksinasi daripada awal hinggalah ke dos penggalak. Ya, sebab saya kira sebab kadang-kadang orang kata alah kita terjaga pun kadang-kadang kita boleh dijangkiti juga, tetapi saya berfikir tentang usaha, ikhtiar kita, yang ikhtiar kita sekurang-kurangnya, insya-Allah kalau mungkin kita dah ada pun ambil dos dan dos vaksin ini, dos penggalak, jangkitannya mungkin tak terlalu teruk ataupun kuat kan, dan dapat dilindungi insya-Allah. Dan kami berdua pun dah berancang untuk ambil dos suntikan dos penggalak kedua. Jadi bagi anda, mungkin anda pun boleh rancanglah bila anda perlu dan sesuai untuk mengambil dos penggalak kedua itu. Farin, itu tentang isu semasa dan juga terkini yang kita kongsikan kan. Dan kalau kita lihat di media sosial, laporan di Dada Akhbar, dan ramai juga kawan-kawan kongsikan daripada mereka nak pulang ke kampung ni, ada yang daripada petang semalam yang perjalanannya terlalu sesak, 2 km dan sebagainya, baru sampai Gombak. Lepas tu ada macam pagi tadi saya tengok di Malaysia hari ini, Rina tersekat di Tapah. Dan ini yang dikongsikan juga di akhbar, yang mana trafik di Lebuh Raya sesak sejak 12.30 malam tadi. Awak balik mana kampung ni? Saya di sekitar Lembah Kelang saya. Alhamdulillah. Di Shah Alam dan mak di Kajang. Okey, tetapi secara sinonimnya sebenarnya selalu bila kita sebut tentang Hari Raya Aidiladha ni, kalau dulu orang kata orang Pantai Timur mesti balik. Lebuh Raya Karak mesti sesak sampai ke Terengganu, Kelantan. Tapi sekarang dah tak kira dah, Fiza. Lebuh Raya Utara Selatan pun, utara ke selatan pun trafiknya sesak. Betul. Tapi
Kelebihannya pula bagi kita yang tinggal di sekitar Lembah Kelang ni, ketika inilah kita tidak berhadapan dengan kesesakan lalu lintas. Sampai ke office tadi 15 minit je, alhamdulillah, daripada Kelang. Cepat alhamdulillah. Okey, tapi kan kalau awak cakap tadi tentang lebuh raya Pantai Timur, ada juga salah seorang rakan kita ini dah sempat pulang ke Pantai Timur, dah sempat pulang ke Pahang. Tapi dia pulang awal, dia pulang hari Khamis awal cuti dia. Okey, kita bersama dengan Fatin Hamimah. Assalamualaikum. Ini satu lagi F kita ni. Hai, Fiza, Farin. Okey ke kat sana? Okey. Kita kerja, awak dah sampai kampung. Awak dah sibuk bergaya ya? Saya riki-riki dulu. Tapi ingatkan balik awal tu dapat elak daripada kesesakan. Tak sebenarnya. Malam pukul 12 tu saya bergerak daripada Tol Gombak. Keluar ingatkan semua orang belum mulakan perjalanan ni. Tak, saya silap. Sebenarnya dah banyak dah kereta masa tu. Masing-masing nak menuju ke Bentong, dan selepas Bentong tu mungkin ramai daripada pengguna jalan raya nak menuju ke Kelantan kan. Jadi selepas daripada Bentong tu dah okey sedikit lah. So jadinya saya sampai rumah di Kuantan pukul 3 pagi, Fiza. Ya Allah. Fatin bergerak daripada Kuala Lumpur, daripada Damansara pukul berapa hari Khamis malam tu? Lebih kurang pukul 11 lebih 12 lah. Habis kerja semua dan sebagainya, saya slow-slow lah bergerak mulakan perjalanan ke balik kampung lah. Okey. Tapi kalau kita lihat kan seperti gambar yang dikongsikan oleh Fatin ni, awal perjalanan tu nampak masih trafik masih lancar. Tapi di kawasan mana tadi tu berapa jam Fatin start dekat jam sebenarnya? Okey, daripada lepas Tol Gombak tu saya dah macam ni dah banyak dah lampu-lampu merah ni. Lepas tu saya pun macam slow-slow dalam lebih kurang dalam 45 minit lah sampai ke lepas Bentong tu barulah lancar. Selepas itu dah tak ada dah apa-apa kesesakan di lalu lintas. Okey. Dan kalau kita lihat lokasi Fatin berada sekarang adalah di Masjid Saidina Ali bin Abi Talib di Bukit Sekilau Pahang. Boleh ceritakan buat apa kat sana tu? Tadi sebenarnya saya datang sini awal sebab apa kita ada ambil bahagian jugalah untuk ibadah korban ni, tapi apa yang boleh saya kongsikan di sini sebenarnya tadi baru sampai lembu-lembu ni ada 10 ekor semuanya. Terima kasih jugalah kita ucapkan kepada semua AJK masjid di Bukit Sekilau ni kan, di yang mana Tuan Muhammad Rashid Arifin membantu kita juga dalam bagi tahu maklumat bila sampai dan sebagainya kan. Kalau kita tahu juga cuaca panas, tadi masa saya sampai semua penduduk-penduduk dan juga AJK masjid di Bukit Sekilau ni mereka tengah sembuhkan air dekat lembu tu bagi makan dan sebagainya sebab terlalu panas cuaca kan hari ini. Jadi kita harapkan semuanya okeylah. Jadi esok SOP yang dijalankan untuk proses ibadah korban tu ketat sikit sebab kita tahu kes pun meningkat sekarang ini. Tadi saya sempat juga bersembang-sembang dengan Tuan Haziq Tamizi yang mana beliau menyatakan esok ibadah korban tu hanya mereka yang mengambil bahagian dan juga yang terlibat sahaja untuk mempercepatkan proses ibadah korban esok. Ini lembu-lembunya yang tadi Fatin sempat tengok lah kan. Itulah 10 dia. ekor je semua, 10 ekor jumlahnya semua. Banyak semua ya? 10 ekor. Semua. Tapi dia bukanlah dalam masjid sebab apa kita nak ambil tempat yang lapang. Masjid tu agak terhad juga. Jadi di sebelah jalan ni lah senang untuk proses ibadah korban esok. Fiza. Fatin balik pulang ke kampung suami kan untuk tamu adik Adha ni. Jadi bagaimana persediaan Fatin dan ibu mertua nak masak lauk apa esok? Wow. Cakap pasal nak masak apa ni pun saya sebenarnya buat persiapan awal dari segi balik kampung. Ingatkan awal pergi pasar pun awal. Semalam sampai pukul 3, pukul 7.30 saya dah keluar pergi pasar besar di Kuantan tu. Okeylah sebab apa rata-rata belum lagi, mungkin ada sedikit yang buat persiapan awal lah, tapi tak adalah kesesakan dari segi pembelinya ke, dari segi parking susah nak cari ke. Mungkin saya mengambil pendekatan untuk buat pembelian awal ni sebab takut ramai esok dan juga hari inilah terutamanya kan. Jadi esok untuk menu esok ni macam-macam lah. Kita ada laksa Pahang, kita ada apa lagi, sate, kita ada nasi minyak. Macam-macam lah sebenarnya. Meriah ya. Macam hari raya Aidilfitri. Masa kita rasa nak kalau dekat kita nak macam singgah je. Lagi satu Fiza, Farin, sebab apa? Aidil Adha kali ini sebelum ni masa Aidilfitri tu kakak saya tak dapat balik. Saya pun bekerja. Jadi tahun ini sebenarnya untuk nak berkumpul semua lengkap lah kiranya kan untuk semua ahli keluarga bersama-sama meraihkan hari raya. Fatin, kalau Fatin lihat berbanding tahun-tahun sebelumnya, tahun sebelum PKP sebelumnya, adakah tahun ni Aidil Adha di sana di Pantai Timur pada tahun ni lebih meriah sebenarnya?
Betul Farin, lebih meriah dari segi ramainya, mungkin kelonggaran banyak kan sekarang ini kan, ramai dari segi kalau kita pergi ke mana-mana pasar raya ke, kadang-kadang kita ada nak beli barang sikit-sikit tu, kita tengok macam hari ni hari bekerja masih ramai sebenarnya, macam hari hujung minggu. Mungkin ramai-ramai mungkin dah balik awal ataupun mungkin mereka buat persediaan awal. Jalan raya pun kita tengok hari Khamis dah mula sesak. Mungkin secara berperingkat lah ramai yang pulang ke kampung, lagi-lagi di Pantai Timur ni kan, untuk menyambut Aidiladha ni. Okey. Saya sebenarnya tunggu visual Fatin sembur air kat lembu tu. Tak ada pun. Boleh. Saya tengok tadi tu. Nampak. Okey. Fatin. Okey Fatin, sambil Fatin nak terus bersama nak membantu ibu mertua dan keluarga mertua di kampung tu, sampaikan salam kami pada semua. Kami di sini pula Fatin nak menikmati hidangan ais kisar. Fatin kan suka ni? Wow. Dia kalau dia makan dulu ni. Okey. Terima kasih Fiza, Farin. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha juga dekat keluarga saya di Shah Alam. Hari ini tak dapat pula bersama dengan ni. Dan juga semualah seluruh warga WHI. Selamat Hari Raya Aidiladha saya ucapkan. Terima kasih Fatin. Jaga diri, jaga kesihatan. InsyaAllah jaga diri semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, seronok kan dah sampai ke kampung saya. Kita kat sini Kita kat sini. Kita kebiasaannya hari raya apa pun kita bekerja. Jadi tak apalah. Kita sama-sama berkongsi kegembiraan itu bersama mereka yang dapat bercuti kan. Okey, dan hari ini kita nak kongsikan tentang menu ais kisar. Dan kalau hari raya Korban ni, menu utamanya pastilah daging kan. Betul. Sebab selepas solat, kemudian kebiasaannya upacara korban itu dilakukan. Kemudian daging pun akan diagih-agihkan dan ada yang terus masak sup dan sebagainya kan. Tapi ini mungkin menu sampingan yang boleh anda kongsikan untuk jadikan hidangan. Kan kita bagi kepada pekerja-pekerja yang bertugas di masjid tu untuk kan untuk orang kata dapat penat, menghilangkan dahaga, menghilangkan panas. Pasal hari ini apa yang kita hidangkan kepada anda adalah ais kisar. Memang sejuk di dalam cuaca Malaysia yang sangat panas. Saya tengok dah cair dah. Pada jom kita nyanyi lagu tu. Okey, 1 2 3. Ais kacang, ais kacang, singgah bila cuaca panas dan rasa dahaga, singgah di gerai ais kacang diminta, susu dan jagung, kacang dan lengkong, air gula berwarna, campur semua, enak rasanya, kegemaran kita semua. Itu lagu Darjah 2. Tak tahu tak macam mana saya beringat. Itu lagu Darjah 2 saya. Mungkin ada ramai juga yang menggamit nostalgia dan memori kan bila kita dengar lagu ais kacang tu tadi. Dan dengan hidangan-hidangan yang kita kongsikan pada hari ini. Dan kami nak kongsikan kepada anda. Ais blended. Macam-macam ada hari ini. Kalau Farin paling suka yang mana? Saya suka yang ada buah-buahan ni. Ya Bingsu. Allah. Bingsu. Okay, yang ini cendol lah. Ini macam cendol pun ada. Orang kata legend lah kan. Kegemaran ramai dalam kalangan rakyat di Malaysia. Dan kami nak menggamit dan mengembalikan semula nostalgia anda. Dan sebenarnya ini juga idea dan juga inspirasi yang mana anda boleh jadikan hidangan tambahan bersempena dengan Aidiladha esok. Teruskan bersama dengan kami. Dan jangan ke mana-mana kerana inilah kegemaran kita semua. Jangan ke mana-mana. Kegemaran kita semua. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Cuaca panas dan kering sejak kebelakangan ini cukup luar biasa. Jadi, sudah pasti ramai dalam kalangan kita lebih memilih makanan atau minuman sejuk bagi menghilangkan kehausan serta melegakan tekak. Musim panas ini juga dikatakan antara musim yang melariskan segala makanan sejuk seperti cendol, ais kacang atau air batu campur, ais kepal, lai cikang, aiskrim dan pelbagai makanan sejuk yang lain. Namun tahukah anda, ABC atau ais batu campur bukan sahaja terdapat di Malaysia, malah ia juga popular di negara lain selain mempunyai sejarah yang menarik sehingga melalui pelbagai evolusi dalam menghasilkan hidangan berasaskan air kisar ini. Sejarah kewujudan air batu campur ini dikatakan bermula di Empayar Rom pada tahun 54 sebelum Masihi, sebelum ianya popular di negara-negara lain seperti China, Jepun, Indonesia serta Malaysia. Selain itu, tahukah anda ais kepal atau berbola ais adalah minuman atau pemanis mulut yang popular ketika era 70-an dan juga 80-an.
Satu ketika dahulu, ais kepal merupakan kisaran ais dan dimambatkan. Seperti berbola ini hanya dinikmati dengan 2 perisa sahaja, sama ada ais kepal gula merah atau sirap. Dan kini, seiring dengan perkembangan zaman, pelbagai resepi telah diolah bagi memenuhi selera orang ramai. Justeru tidak hairanlah menu-menu ini menjadi pilihan semua golongan, tak kira peringkat umur, dan ianya bukan sahaja dapat membangkitkan lagi selera makan, sekaligus dapat juga mengembalikan nostalgia lama. Saya pasti ramai yang mungkin teringin dan terus nak cari dan terus nak jadikan itu menu untuk berbuka puasa bagi yang berpuasa hari ini. Dan kalau kita cakap tadi tentang ais kacang, tapi sekarang kita nak kembalikan nostalgia ais kepal. Kalau kebiasaan zaman kita kecil-kecil dulu kan, beli ais kepal 20 sen, 50 sen, tapi sekarang mungkin harga dah RM5. Kita bersama dengan Maizatul Akmal Nurhizam daripada Ais Capal. Apa khabar, Mai? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Berapa tahun kita tak sempat jumpa kan? Kita nak kongsikanlah hari ini tentang menu ais kepal. Macam mana kita nak kongsikan bahawa dulu ini satu menu yang mungkin sinonim lah. Kita balik sekolah agama kan. Balik sekolah kafah ke singgah beli ais kepal ni. Tapi mungkin Mai boleh kongsikan bagaimana Mai boleh mendapat idea untuk komersialkan ais kepal ni. Okay, masa tu idea daripada kawan sendiri kan. Dia yang cadangkan Mai buatlah ais kepal. Sebenarnya saya tak pernah pun rasa ais kepal ni macam mana. Tapi kita Google macam mana bentuk dia. Tapi saya tak naklah buat bentuk bol kan. Bulat kan. Kita macam lainkan sikit sebab kalau kita tengok ais kepal ni memang ada pelbagai bentuk pun. Kalau ada orang dia akan letak dalam bentuk dalam mangkuk, bentuk petak macam tu. Yang ni kita buat bentuk cawan sebab lebih cepat dan senanglah kita nak hirup macam makan aiskrim. Oh, okey. Cuba kita tengok caranya nak buat. Masukkan ais ni dikisar. Kemudian ais lepas itu dikisar. Kita kisar ais dan kita akan masukkan dalam acuan dia, cocok lidi. Kemudian kita akan letak flavornya apa yang customer nak. Okey, kalau kita tengok laporan tadi kan, satu ketika dahulu ais kepal ni kan hanya ada 2 perisa saja. Perisa sirap ni yang paling ni lah kan. Tapi hari ini kita lihat ada macam-macam perisa. Adakah perisa ini sebenarnya sinonim dengan perkembangan ataupun perubahan landscape kehidupan kita sekarang ni? Betul-betul. Kalau sebelum awal-awal kemunculan ais kepal kita orang sendiri pun, kita macam letak gula Melaka tau. Macam itu kan yang first sebenarnya kan. Lah. Lepas tu lagi kita orang perbagaikan dengan coklat. Lepas tu ada perisa matcha, green tea kan. Ni tak susu Ni ada susu. Okey. Nanti kita bagi rasa. Jemput sini FM. Masuk kita nak bagi FM kita rasa. Mungkin boleh kongsikan bila adanya kita nak bagi FM kita rasa Sedap ke? Sedap nyonya Sedap. Boleh ambil terus. Nak lagi. Okey. Mai, mungkin kita boleh kongsikan bila kita buat menu-menu sebegini kan. Ada tak mungkin bila orang order tu dia kata ini macam mengembalikan nostalgia satu ketika dahululah. Betul-betul. Masa kita dah settlekan meja ni kan, lepas tu nanti ada pakcik kita panggil orang lama lah, tak kenal tu panggil orang lama. Dia kata, ais kepal ni lah yang saya selalu beli masa kecil dulu. Posen kan dia beli dulu Masa dia kata kan dulu ais sagat kan. Lepas tu dia kepal ke bulat-bulat macam ni, pakai tangan macam tu. Lepas tu pas tu pakai tangan tau. Dulu belum laka letak macam tu. Kita kembalikan ke nostalgia. Kita cuba kepal bulat-bulat. Boleh tak? Okey, jom saya nak cuba. Okey, kita cuba. Faruk yang ni saya ambil sikit ni okey. Kita bulatkan ais kepal macam ni. Okey. Macam ni ke? Dia macam lagi bulat cantik lah kot dia buat dulu kan. Mana ni? Itulah kan. Diorang boleh buat macam tu. Lepas tu lagi letak flavor. Letak flavor. Lepas tu kita Dia macam tu kan. Bila dia minum tu kan macam meleleh tu kan. Memang tak kisahlah budak-budak dulu. Itulah nostalgianya kan. Betul. Lepas tu lepas dia habis air gula tu, dia akan baling kat kawan dia. Itu yang kenangan dia. Kita boleh ke cuba baling ni, producer? Kita nak baling kat siapa? Cameraman ke siapa? Okey. Macam Malaysia pun ada snowball, okey. Lepas dia dah habis, dah berkecah semua tu, terjun sungai. Okey. Tapi sebenarnya kan penonton, kami berada di foyer di pentas ni. Cuaca memang sangat-sangat panas. Dapat pegang ais ni, rasa subhanallah, memang rasa macam lega sangat. Okey, ini yang sedang dilakukan ini pula adalah ais buah. Okey. Ini signature product kita. Kita ada 4 ais buah. Kita ada mangga,
mangga, laici, tembikat dan jagung. Kita macam boleh dapatkan ais kepal saja. Jadi kita macam varietikanlah sebab kita dah ada ais kepal. So, dengan flavor ni kita tambahlah sikit beberapa menu, beberapa bahan untuk jadikan produk lain. Okey. Tapi kita dah cakap lah kan, ini antara menu sepanjang zaman kita katakan kan, yang mana kita apa-apa aktiviti kita tak ada majlis karaan apa-apa pun kita bukan semestinya kena buat waktu hari jadi dan sebagainya. Betul. Jadi kalau orang nak buat tempahan kan, majlis-majlis sebagaimana yang sesuai, kadang-kadang cuaca panas, cepat pula ais cair kan. Lokasi yang bagaimana sesuai? Macam majlis perkahwinan ke, ataupun hari tu saya pergi sekolah untuk majlis sambutan Aidilfitri. Waktu tu budak-budak macam zaman 2015-16 kan, masa ais kepal keluar, diorang macam rasa benda tu rare, macam apa benda ni tak tahu kan. Tapi bila dah makin ke belakang ni kan, diorang dah macam ais kepal, tahu je. Kalau ais kepal memang tahu kan. Sedap kan? Kita orang datang tu, cikgu cakap kan, okey kita ada ais kepal untuk dizadikan. Diorang punya bersorak dan tepukan tu kan, macam kita ni main course. Padahal ada sate, ada kambing lagi kan. Sebab saya kira ais dengan kanak-kanak ni memang sinonim. Bukan kanak-kanak lah, kita orang dewasa ni pun suka kan. Dan saya kira ini juga boleh menjadi idea ataupun inspirasi untuk anda boleh lakukan sendiri kat rumah sebenarnya. Untuk dihidangkan kepada tetamu yang datang esok oleh keluarga, ataupun mungkin boleh buat tempahan untuk sama-sama kita kongsikan hadiah ini dengan mereka yang bertugas di masjid ataupun surau yang mengendalikan upacara korban kan. Mesti orang seronok tapi kalau mungkin ada yang berminat lah nak buat tempahan last minute kan, mungkin nak bagi kat orang masjid, kat orang surau esok, mungkin bagaimana cara untuk mereka nak tahu lebih lanjut tentang ais kepal ni? Boleh layari kami punya Instagram ais kepal, ataupun kami punya Facebook ais kepal Malaysia. Dekat situ ada IG kita, dekat situ ada nombor telefon, WhatsApp, dan boleh tanyakan package dan details pada saya. Seronok kan. Sebenarnya memang seronok tahu, lagi-lagi kalau kita dapat hadiahkan kan. Untuk majlis kenduri ke dan sebagainya. Dan ais kisar ini sebenarnya dapat mengembalikan semula nostalgia kita. Cakap tentang ais kisar ni sebenarnya bukan hanya ada ais kepal, ada macam-macam lagi. Tapi kalau tak boleh beli mesin tu sendiri kat rumah, kita mungkin boleh cuba buat ais blended pula. Jadi kita nak kongsikan ais blended ni bersama dengan Farid ni. Sedapnya. Kalau Fiza ada ais kepal, saya ada ais blended dekat sini. Saya bersama dengan Zuraida Sulfi, pemilik ais blended E16 yang berkongsikan kita pelbagai ais blended yang ada. Jadi sekurang-kurangnya kita boleh belajar macam mana nak buat ais blended. Tapi yang sedap mesti kat E16 ni. Okey, Zuraida. Okey, pertama sekali kenapa nama dia E16 ni? Sebab saya duduk di tepi flat E16. So saya ambil E16 tu sebagai tempat untuk orang tahu ni ais blend ni dekat E16. Banyak tempat lah yang ada E16 ni. E16 ni kat mana? Dekat Desa Pandan. Desa Pandan. Okey, baik, kita terus saja kepada ais blended E16 ni. Okey, hari ni kita nak buat perisa apa dan apakah bahan-bahannya? Okey, kita ada gula, ada yang penting ada ais lah. Okey. Okey, ada susu, ada perisa, kita ada bahan-bahan yang kita akan letak di atas lah. Ada whipping cream. Ada topping-topping yang kita ada. Okey, dan ini adalah perisa-perisanya lah. Saya tengok ada coklat, strawberry latte, durian pun ada, green tea, caramel macchiato pun ada. Okey, cuba apa kata kita tunjuk kepada penonton macam mana kita nak buat ais blended ni. Okey. First kita masukkan ais. Maknanya ais ni memang ais kecil-kecil lah yang kita betul. dah kisar. Ais yang dihancur. Okey, dan kadang-kadang mereka tengok susu ni sebenarnya susu apa ni kalau mereka tanya ni? Okey, yang ni susu pekat yang telah dibancurkan. Maksud susu pekat, kita campur dengan air sikit. Dan adalah sukatan-sukatan dia tu kan yang saya nampak tu memang ada tu. Dan juga kita tambahkan sedikit gula. Okey. Okey, kalau kita lihatlah dekat E16 tu lah ataupun kawasan sekitar tu, memang ais blended ni memang kabarnya digemari ya. Kenapa orang situ suka ais blended ni? Okey, kalau kita tengok daripada zaman dulu, zaman kanak-kanak kita akan balik sekolah, kita akan cari ais blended, betul? Betul. Okey, zaman sekarang kita nak cari pun susah, so kita orang try untuk kembalikan zaman nostalgia kita dulu untuk kita upkan balik. Macam tu. Yelah, kadang-kadang balik sekolah panas kan. Betul. Panas, saat Malaysia ni apa semua. Yang sedapnya memang masuk ais blended lah dalam tekak ni. Okey, kesemuanya dicampurkan sekali. Ya, betul. Jadi kita buat coklat frappuccino. Coklat frappuccino. Ya, betul. Bismillah. Okey. Saya nak tengok tadi ada nampak biskut coklat, coklat chip. Memang macam tu teknik dia Ya, betul. Dia kena sikit, lepas tu baru full blast. Ya, betul. Okey. Okey, dan
kalau kita tengok bermakna kan kalau kita tengok apa perisa juga yang ada lain-lain ni cara pembuatannya lebih kurang sama masih lagi menggunakan susu dan sebagainya, betul? Ya, betul. Okey, dekat Ice Blender E16 ni perisa apa yang paling digemari ni Zul? Okey, yang paling terbaru ni caramel macchiato. Yang paling hot selling. Kita ramai yang suka caramel macchiato, ada yang suka durian, strawberry, kalau budak-budak suka coklat. Okey, wow. Okey, nampaknya dah siap dah tu. Okey, kita nak tuang kat mana tu? Tuang kat bekas. Kat Dia punya cawan dia. Cawan. Okey, angkat tinggi sikit kita tunjuk kat kamera. Cawan ni pun dah ada coklat-coklat dekat dalam dia memang pekat. Nampak dia punya dingin dia tu. Okey. Dan kemudian saya tengok kat depan ni juga ada bahan-bahan topping dia, betul Ya, betul. Okey, jadi Zu mungkin nak sambungkan ke toppingnya ni agaknya. Okey. Kita tunjuk kepada penonton. Okey, kalau macam dekat E16 ni topping ni boleh pilih-pilih ke? Boleh, kita boleh pilih. Kalau khas kita bagi coklat rice lah. Okey. Dan kalau mereka juga bertanya kadar mungkin harga lah berapa anggarannya ataupun semua harganya sama? Kita jual harga bawah RM10. Bawah RM10. Kita ada dua beza. Silakan Zu. Kita tunjuk kepada penonton juga. Mana sedap ni. Selalu kalau adik-adik tu dia minta apa tu? Dia kebanyakan suka Oreo, ada suka rainbow rice. Okey, baik. Yang penting harganya di bawah RM10, boleh menghilangkan dahaga dan panas dan sebagainya. Okey, dan kalau kita lihat di mana lokasi sebenarnya ni? Lokasi kami di Desa Pandan, di depan Klinik Umi dan Sitika. Okey. Dan itu dia. Okey, kalau katalah para pelanggan kan dia nak tambah ke ataupun dia nak buat resepi sendiri bagi ke? Macam saya rasa saya nak durian coklat, boleh ke? Tak boleh. Boleh. Kita boleh campurkan. Itu istimewa tu. Minta. Itu boleh. Istimewa kat E16 tu. Saya ni fikir main tanya je. Tapi kalau boleh buat memang menarik. Okey, pastinya tadi kita dah tahu lokasi di mana Zu berada ataupun E16 ini berada, Ice Blender E16 ini berada. Mungkin boleh kongsikan juga Instagramnya Zuraidah. Okay, korang boleh follow kita orang dekat Instagram iceblended_E16. Korang boleh juga cari kita orang dekat TikTok Iceblended E16. TikTok pun ada Ada. Macam buat TikTok cara-cara buat Ice Blended tu. Ya, betul. Antaranya. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Zuraidah dari Ice Blended E16 dan kini kita nak bawakan perhatian anda juga kepada satu perkongsian telah disediakan oleh wartawan kami Syifa. Cukup menarik, kita saksikan. Menggemari minuman dan makanan manis sejak dari kecil telah memberi ilham buat Atika Nazrun Sila 25 tahun untuk membuka kafe berkonsepkan hidangan pencuci mulut yang terletak di Kampung Baru. Kalau kita nak attract kedai tu dekat orang luar, kita kena cari apa yang perempuan suka. So perempuan ni dengan lelaki ni berbeza. So perempuan ni suka benda manis, lelaki ni akan ikut perempuan. Macam mana pun kan. So saya terfikir nak buat dessert. Dessert ni salah satu antara memang paling famous dekat Malaysia lah. Milkshake, ice cream, dah banyak lagi dessert-dessert yang kita ada lah. Konsep dia memang saya konsepkan pada untuk attract untuk perempuan dengan budak-budak. Sebab yelah kita punya dessert ni manis kan. Bila dessert ni manis, kita tak naklah bagi macam kafe kita ni warna hitam, kafe kita warna hitam putih. Sebab kita nak attract colouring dengan dessert kita ni macam unicorn, macam tu. Saya hari ini yang sangat menggoda sebenarnya dengan cuaca yang sangat panas ni, dengan ais di depan mata, dan ini sebenarnya antara kegemaran saya, iaitu kita nak kongsikan kepada anda menu bingsu de tapau. Betul ke? Ya. Kita bersama dengan adik manis kita Nur Amira Ahiruddin, yang mereka berdua ni sebenarnya datang jauh daripada Taiping. Orang balik kampung, mereka datang ke Kuala Lumpur. Terima kasihlah banyak-banyak. Sama-sama Fiza. Sihat? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah dah sihat. Okey, kita nak kongsikan tentang menu bingsu ni. Kalau bagi peminat-peminat ais
kisar ataupun bingsu ni, mungkin ramai yang tahu bahawa menu bingsu ni asal usulnya daripada Jepun. Tapi mungkin Amira boleh kongsikanlah sikit apa perbezaan dan macam mana boleh tercetus idea nak jual bingsu ni sebenarnya? Okey, sebenarnya bingsu ni dia berasal daripada Jepun. Okey. Ais kalau ikut ais bingsu ni ais beng yang lagi halus dari ais kepal. Tapi di Malaysia ni kita revolusikan dia, kita ikut peredaran zaman dan cita rasa kita lah. Jadi tercetusnya idea ni sebab kita travel, kita tengok negeri-negeri, kita kutip sikit, and then kita buat pembaharuan yang baru dari segi special cream dia. Itu membezakan bingsu kita dengan bingsu yang lain. Saya sukalah ideologi yang ada ini. Dan memang kita panggil dia bingsu lah. Ya. Okey. Dan kalau kita lihat tadi krim je kan, boleh tak kita tunjukkan cara kepada penonton kita bagaimana ais itu dikisar? Okey. Kisar ni dulu. Apa lagi yang kita letak kat dalam ni? Okay, actually sebenarnya di dinding-dinding bekas ni Fiza, kita akan letak topping itu terpilih terpulang kepada customer sama ada apa yang dia nak, and then kita akan letaklah dekat bingsu dia. So macam ni kita buat kiwi, strawberry dengan mango, and then kita akan lapiskan dengan kita punya special cream kita sendiri yang kita buat R&D sendiri. Sebenarnya kan kalau dapat saya kongsikan kepada anda, selalu kan kalau kita menumis ada bau dia naik kan. Tapi ni tak payah tumis ya tuan-tuan dan puan-puan. Ini krim ni memang ada bau yang wangi sebenarnya. Adakah inilah sebenarnya orang kata penaik rasa kepada hidangan kita ni? Ya, betul. Sebenarnya yang membeza-bezakan krim dan krim kita dengan krim orang lain, dia punya pembuatan krim kita tu. Ada juga orang buat, tapi yang membezakan tu rasa dan tekstur krim tu. Tekstur krim dia. Sebab kan kalau daripada mata kasar saya yang dapat lihat di sini ketika ini, kita lihat kisaran ais tu lebih kurang je sebenarnya macam ais batu campur tu kan. Macam ais kepal. Biasa saya kata kita revolusikan dia, kita jadikan dia ais kepal bingsu. Ini dia variasi. Saya sukalah kreativiti ni kan. Okey, kalau kita dah letakkan krim dan perisa-perisa yang kita ada tadi tu, itu ikut cita rasa pelanggan lah. Tetapi kan apa pula topping yang sesuai untuk kita letakkan sebenarnya? Okey, topping ni kita terbahagi kepada dua. Satu kita bagi untuk kanak-kanak lah, sesetengah tak suka makan buah, so lebih suka makan coklat. Okey, konflik kita ada Nestum coklat. So terpulang kalau customer nak buah, kita akan letak buah. Okey, kalau kata customer nak ada yang letak coklat, tak suka makan buah, so kita akan ikut. Okey. Kalau saya untuk hari ini saya nak semua buah-buahan. Boleh? Untuk buah selalunya minimum 1. 2, paling maksimum kita boleh letak 3 buah sahaja, Fiza. Kenapa tak boleh letak 4? Saya tamak. Boleh, nanti Fiza pakai tumpah-tumpah. Okey. Mungkin ini juga macam kita kongsikan tadi lah kan, idea ataupun inspirasi yang mungkin boleh buat sendiri juga kat rumah sebenarnya kan. Boleh. Sebenarnya benda ni orang cakap effort kita lah nak buat kat rumah kan. Rajin tak rajin lah Fiza. Nak buat benda-benda macam ni. Tak ada mesin ni, kita pakailah blender lah. Itulah pasalnya. Semata-mata nak makan ni, kita pergi beli pula mesin tu. Okey. Tapi tak apa, jangan risau. Kalau anda berada di sekitar kawasan Taiping ataupun Perak kan, mungkin mereka nak tahulah dengan lebih, ataupun sebenarnya ada ke buat macam catering, kalau ada orang nak buat tempahan di luar kawasan Taiping tu, boleh ke? Fiza, so far takat ni kan Mira tak dan pun nak buat catering. Alhamdulillah. Tak dan tu maksudnya Alhamdulillah. Memang Mira tak dan pun nak buat catering sebab Alhamdulillah Mira buat benda ni mendapat sambutan yang ramai, more kepada banyak walk-in kepada kedai. Okey, jadi mungkin boleh kongsikan Instagramnya bagi yang tinggal di kawasan sekitar tu kan, yang nak menikmati hidangannya. Okey. Instagramnya so far setakat ni kita punya Instagram Tapao, THAPAO, dan kita banyak kepada page Facebook lah pun sama, THAPO juga. So boleh cari kita dekat page Tapao, and boleh just klik location dan sampailah destinasi yang nak pergi tu. Seronoknya tengok dia tuang krim tu. Okey, tak apa, FM kita bersedia untuk menikmati hidangan daripada The Tapao hari ini. Awak nak buah apa, Syifa? Dia nak strawberry, dia nak buah strawberry. Okey, sambil kita nak menikmati hidangan bingsu ini, bagi anda di rumah yang mungkin dah fikir-fikirlah kan apa idea tengah Google resepi dan sebagainya. Selepas ini ada perkongsian menarik tentang persediaan Hari Raya Aidiladha esok bersama dengan Farin dan juga Ustaz Ilyas. Jadi pastikan anda terus bersama kami di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Hari Ini.
Kita terus bersama dengan kami di Wanita hari ini, hari Sabtu ini, dan menjelang Hari Raya Aidiladha pada hari esok, hari ini 9 Zulhijjah, Hari Arafah. Kita akan mendatangkan kepada anda sedikit penghayatan pengertian Hari Raya Korban bersama dengan Ustaz Azam Al-Kankari yang telah pun bersedia di talian video. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fahri, sihat ke? Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Luar biasa, Masya Allah. Okay. Dan kita rasa seronok lah sebenarnya. Tengok you all semua ais kepal bagai. Sedap betul Ustaz pun nak juga kan? Itu kena datang ke sini. Okey, tapi tak mengapa Ustaz. Kalau kita tengok hari ni Ustaz tampil dengan ada jambang sikit tu, nampak gaya dah bersedia jugalah kita untuk Hari Raya Korban pada hari esok ni. Jadi Ustaz, kongsikan dengan kita tentang pengertian Hari Raya Korban ini. Silakan. Baik, terima kasih Fahri. Ya, sebenarnya itulah kalau kita nak tengok orang yang mungkin mengambil korban, mengambil bahagian, barangkali itulah dia sunnahnya kita disunatkan untuk tidak potong kuku, tidak bercukur sebagainya. Jadi kita malu sikitlah kan. Tapi tak apalah. Tuan-tuan dan puan sesedaya dirahmati Allah. Hari esok adalah Hari Raya Korban. Kita semua tahu, korban ini dari perkataan bahasa Arab maknanya adalah qoroba, iaitu dekat. Pastinya ibadah korban ini adalah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam waktu yang sama, ya Fahrin, para penonton semua, kita juga memanggil ibadah ini Hari Raya itu Hari Raya Haji. Kenapa Hari Raya Haji, tuan-tuan dan puan? Kerana Hari Raya pada ketika ini, saudara kita yang berada di Mekah pada ketika ini, yang berada di Saudi, yang berada di Arafah, di Muzdalifah, Mina, mereka sedang melaksanakan rukun dan juga wajib haji. Dan pastinya itu sebab dipanggil ibadah haji. Hari Raya Haji. Dan sebenarnya kita juga memanggil Hari Raya Aidiladha. Tuan-tuan dan puan, Nabi SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Imam Ahmad, Nabi kata apa? Fa innallaha qad abdalakum yaumain khairan minhuma yaumal fitri wa yaumin nahri. Hadis wa Imam Ahmad. Apa maksudnya? Nabi SAW kata sesungguhnya Allah telah menggantikan kepada kamu dua hari yang terbaik, iaitu Hari Raya Aidilfitri dan juga Hari Raya Aidiladha. Maknanya tuan-tuan dan puan, hadis Imam Ahmad, maksudnya tuan-tuan dan puan sesedari, Hari Raya Aidiladha ini kita mengambil iktibar bagaimana kisah Nabi Ibrahim ketika mana diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengorbankan atau menyembelih anaknya Nabi Ismail AS. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Al-Quran dalam surah As-Saffat ayat 102 hingga 110. Allah SWT merakamkan kisah ini di dalam Al-Quran dalam surah As-Saffat ayat 102 hingga 110, bagaimana kisah ketika mana Nabi Ibrahim mendapat mimpi agar Allah SWT memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anaknya Nabi Ismail, dan akhirnya Allah Ta'ala menggantikan dengan binatang sembelihan yang besar. Subhanallah, ini semua ada dinyatakan dan dirakamkan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102 hingga 110. Jadi hari ini, tuan-tuan dan puan, saya nak kongsikan apakah antara pengajaran ataupun ibrah Hari Raya Korban ataupun Hari Aidiladha ini. Saya nak kongsikan ada 3, tuan-tuan dan puan. Apa dia? KPM. Boleh Farin saya teruskan? Silakan. KPM, tuan-tuan dan puan, ya. Bukan Kementerian Pelajaran Malaysia. Bukan. K yang pertama, tuan-tuan dan puan, Hari Raya Aidiladha ini atau Hari Raya Korban ataupun orang panggil Hari Raya Haji ini, hari raya ini bertepatan dengan keimanan kita. Hari Raya ini untuk meningkatkan keimanan kita. Yang pertama adalah keimanan kita. Bagaimana kita meyakini Allah SWT, bagaimana kita nak mengorbankan ibadah korban sebagainya. Orang yang kurang imannya, minta maaf cakap tuan-tuan dan puan, susah untuk mengorbankan hartanya. Kalau kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim AS sanggup untuk mengorbankan anaknya Nabi Ismail atas kerana perintah Allah. Subhanallah. Samalah juga bagaimana kita mengorbankan harta kita untuk membuat ibadah korban. Kalau kita lihat saudara kita yang menunaikan haji pada ketika ini, mereka mengorbankan harta mereka, tenaga mereka, keluarga mereka tinggalkan kerana ingin menunaikan ibadah haji. Inilah keimanan yang mantap untuk dalam kita melaksanakan pengorbanan Hari Raya Aidiladha ini. Itu yang pertama, tuan-tuan dan puan, keimanan kita, ketakwaan kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita. P yang kedua, tuan-tuan dan puan, apa dia? P yang kedua adalah perkongsian. Sesedari tuan-tuan dan puan, pada ketika ini mereka yang mengakukan ibadah korban, mereka sedang berkongsi rezeki mereka dengan orang susah. Itu sebab sesedari tuan-tuan dan puan, para penonton, bila mana kita berkorban, sebenarnya kita sedang melaksanakan perkongsian untuk diagihkan daging-daging korban kepada orang susah, orang miskin, fakir dan sebagainya.
Minta maaf cakap, mungkin tuan-tuan dan puan para penonton kita semua insya-Allah nak beli daging, nak makan daging tak ada masalah. Tetapi tuan-tuan jangan kita lupa, ada rakan-rakan sesaudara kita di luar sana, mereka susah, mereka hidup susah, nak makan daging pun susah tuan-tuan dan puan. Jadi mereka hanya dapat daging ini ketika hari raya Aidil Adha saja. Subhanallah. Itu yang kedua tuan-tuan, perkongsian kita, bagaimana kita berkongsi rezeki kita dengan orang sekeliling kita dalam ibadah korban. Kalau mampu seekor unta, ahlan wa sahlan, silakan. Tapi tak mampu, paling kurang seekor lembu, silakan. Tak mampu Ustaz, paling kurang seekor kambing. Tak mampu juga, paling kurang ambillah satu bahagian lembu. Moga-moga kita berusaha untuk berkorban setiap tahun insya-Allah. Kalau tak mampu tahun ni tak apalah, kita niatkan tahun depan, kumpul duit daripada sekarang, buat satu tobang pula. Buat satu tabung tuan-tuan, tabung korban untuk kita melaksanakan ibadah korban ini kepada sesaudara kita yang memerlukan. Inilah perkongsian yang terbaik dalam melaksanakan ibadah korban. Dan M yang terakhir, tuan-tuan dan puan, apa dia? M yang terakhir adalah mardatillah. Apa makna mardatillah? Kita nak mendapatkan keredaan Allah. Ingat, dalam kita melaksanakan haji sebagai contoh, rakan-rakan kita yang berada di Mekah pada ketika ini melaksanakan haji, dalam waktu sama kita di Malaysia melaksanakan ibadah korban khususnya, maka yang paling utama adalah keredaan Allah. Allah SWT tidak melihat berapa banyak yang kita korbankan. Allah Ta'ala tak tengok betapa hebatnya pengorbanan kita, tapi Allah melihat bagaimana keikhlasan kita untuk mendapat keredaan Allah SWT. Dalam Al-Quran, Allah SWT merakamkan dalam surah Al-Hajj ayat 37, apa Allah Ta'ala kata? Maksudnya, daging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah amal yang ikhlas, yang berdasarkan takwa daripada kamu. Subhanallah. Inilah antara tuan-tuan dan puan tujuan utama kita melaksanakan ibadah korban di hari yang Aidil Adha. Hari lain tuan-tuan kita berkorban, kita takkan dapat pahala korban. Itu sebab hari raya Aidil Adha ini juga adalah antara hari yang sangat luar biasa. Kita diharamkan berpuasa bermula hari esok 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 hari tasyrik juga kita diharamkan berpuasa. Subhanallah tuan-tuan dan puan. Dan dalam hadis yang lain juga Nabi mengatakan antara 10 hari yang sangat istimewa, yang sangat Allah suka kita beramal pada hari itu, iaitu 10 awal Zulhijjah. Jadi saudari tuan-tuan dan puan, pada mereka yang berpuasa hari ini, tahniah diucapkan. Teruslah berpuasa insya-Allah. Moga-moga Allah beri kekuatan. Dan ingat, malam ini, malam kita nak menyambut hari raya, banyakkan kita beribadah, bermohon kepada Allah, merapatkan ukhuwah dengan keluarga. Kepada mereka yang dah balik kampung dan sebagainya, raikanlah bersama keluarga dengan kebaikan. Dan kepada mereka yang melaksanakan ibadah korban, maka doalah moga Allah terima segala amal kita, Allah terima segala korban kita. Dan insya-Allah, moga-moga tuan-tuan dan puan, Allah SWT memakbulkan segala hajat kita, insya-Allah. Moga-moga manfaat. Sekarang itu dulu perkongsian saya, ataupun boleh kita sambung lagi. Bagaimana Fahrin? Silakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Memang sebenar-benarnya betapa tinggi dan hebatnya pengertian dan juga hikmah ibadah korban ini sendiri. Okey Ustaz, kita nak ucapkan terima kasih dan semoga selamat hari raya Aidil Adha Ustaz. Okey. Saya nak ucapan sikit boleh tak ya? Sila ucapan sikit. Saya nak ucapkan sikit kepada semua penonton wanita hari ini dan rakan-rakan saya, keluarga saya yang berada di Bukit Kangkar, yang berada di Sengkang, Bukit Gambir, Tangkak, Johor semua. Dan insya-Allah kepada semua rakan-rakan sesama yang mengenali kita, moga-moga Allah berkati kita semua. Selamat Hari Aidil Adha. Moga-moga Allah terima segala amal kita insya-Allah. Dan kepada mereka yang berkorban, jangan lupa tolong, dan yang paling penting kepada mereka yang melaksanakan ibadah korban, bersifat ihsanlah dengan binatang. Bagaimana? Janganlah kita menyiksa binatang dan sebagainya. Moga-moga Allah berkati kita semua dan moga-moga kita menghayati pengorbanan sebenar yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim dan juga anaknya Nabi Ismail dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah berkati kita semua. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada saya Azam Al-Kankari. Terima kasih. Terima kasih tahniah semua dah boleh teruskan Ustaz pasal kacak tu. Dan Ustaz pakai songkok tinggi kan? Ada orang yang songkoknya lagi tinggi Ustaz, tapi sekarang ni bersama dengan Fiza. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Insya-Allah bersama dengan Fiza. Terima kasih Farin dan juga Ustaz Azam. Ustaz Azam minta maaf tadi Ustaz Azam tersasul. Tapi bagi anda semua jangan terlio, jangan tukar siaran anda kerana ini adalah keistimewaan dan keenakan cendol songkok tinggi yang memang tular. Saya ni sebenarnya bersama dengan Cik Dani. Cik Dani saya pulangkan balik Cik Dani. Terima kasih. Saya nak cerita sikit. Sebenarnya masa hari raya gitu, selepas raya saya pergi ke cendol songkok tinggi ni. Tapi pusing-pusing dengan kawan saya, maksud saya dengan Kak Rina, dengan Ainul. Tapi tiba-tiba dia tutup.
Itu kami minta maaf lah bulan puasa itu terlampau banyak sangat catering. Masa hari raya Ya. Okey. Kita hari-hari menerima lebih kurang 16 tempahan masa hari puasa tu. Masya-Allah. Itu maksudnya rezeki. Okey, ini kita nak kongsikanlah. Cakap tentang cendol songkok tinggi ni memang ramai dalam kalangan penonton ataupun rakyat di Malaysia ni memang kenal dengan cendol songkok tinggi ni. Mungkin boleh kongsikan sikit bagaimana dapat idea songkok tinggi tu. Okey, dia cerita dia start pada tahun 2010. 2010 sekumpulan orang-orang pencen di kampung Jiba Baru ni. Dia orang pencen lah dan duduk lepak. Dah lama lepak tak tahu nak buat apa, jadi fikir-fikir nak buat bisnes. Nak buat bisnes, dah buat bisnes catering. Bila buat bisnes catering, di kampung tu ada 3-4 bisnes catering yang besar. Jadi kita orang terpaksa buat catering yang khas. Mana kita buat catering cendol sahaja. Untuk nampak kelainan kita dengan orang catering. Jadi itu yang sebab pengasas dia ayah saya daripada Segamat Johor. Jadi itu yang dia buat songkok tinggi Johor tu. Ni boleh zapin dah ni. Boleh zapin cuba tunjuk sikit zapin. Okey, dan kalau kita cakap tentang cendol ni memang kebiasaannya ada cendol yang biasa dinikmati lah kan. Cendol yang asas lah yang kita guna gula merah, kacang dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat cendol songkok tinggi ni ada kepelbagaiannya. Tadi yang awal tadi tu sekarang musim durian kan? Itu dia letakkan durian musengking di atasnya. Durian kampung. Durian kampung. Durian kampung. Tapi ini cendol apa ni? Ini cendol special. Dia ada kacang, pulut dengan jagung. Ini cendol pulut, kacang jagung. Yang ini menarik perhatian saya. Ini cendol apung tabur. Dia ada apung, gula apung, cornflake, Oreo. Ada gula apung. Ini antara keistimewaan. Susah dapat gula apung kan? Okey, macam mana dapat ideanya untuk memvariasikan menu-menu ni? Ni atas permintaan orang ramai. So macam ada pelanggan kami di cendol songkok tinggi. Ada budak kecil, dia kata dia nak cendol tapi campur dengan Milo. So dia tiba-tiba kita terpaksa buat untuk cater dia. Idea lah. Okey. Tapi sebenarnya kan yang menariknya, mungkin ramai yang dalam kalangan penonton kata, alah jauh kat Seremban, kalau dah makan tak boleh nak tapau dan sebagainya. Jangan risau. Sebab tadi saya borak-borak dengan Cik Dani ni, Cik Dani kata, tak apalah Fiza, saya bawa tutup. Nak cerita sikit, macam mana kalau kita ni mungkin tak boleh nak menikmati hidangan tu ketika ini, ataupun nak tapau bawa balik untuk orang kat KL ke, kat Johor ke, boleh sebenarnya kan? Boleh. Selalunya kami akan tiap-tiap minggu memang ada pertempahan catering di Kuala Lumpur. Maknanya kalau ada wedding-wedding tapi nampak orang catering tu kalau dia pakai songkok tinggi tu maknanya cendol songkok tinggi lah. Daripada Seremban boleh sampai ke Kuala Lumpur. Dan cendol-cendol ni untuk pengetahuan Fiza kami buat sendiri. Ini daun dia. Ini daun pandan serani yang kita campur dengan pandan wangi dan bisnes kita ni kita konsepkan bisnes community di mana bisnes ni pekerja dia daripada orang kampung, bahan-bahan ni pun kami ambil daripada orang kampung. Masya-Allah bagusnya. Jadi dia punya kitaran duit, kitaran ekonomi dia berkisar di dalam kampung. Membantu orang kampung, komuniti di situ. Saya sukalah idea ini kerana dalam perniagaan tu dalam masa yang sama kita dapat juga membantu orang lain untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka kan. Dan yang paling menarik sekali bila saya dengar Cik Dani kata cendol hijau ni dibuat sendiri. Jadi kita tahulah dari mana bahannya, rasanya, teksturnya. Sebab kalau kita tengok cendol ni nampak lembut sangat dan baunya pun sangat-sangat sedap. Okey, tadi kita cerita pasal tapau tu kan. Okey, macam mana kalau kita nak simpan nak makan petang nanti? Kita boleh ada penutup dia tutup dan kita boleh bungkus. Kalau di gerai kami ada temus. Kita jual temus-temus khas yang kecil-kecil dan boleh disimpan dan memang ada pelanggan-pelanggan kami yang datang daripada Kelantan, dia nak order, dia datang ke cendol songkok tinggi tu dan dia bungkus dalam temus tu dan dia bawa balik Kelantan, dia kata petang tu masih tak cair. Alhamdulillah. Okey, ini antara keenakan dan kelazatan cendol songkok tinggi ni. Ini antara variasi-variasi rasanya dan bagi anda penonton-penonton yang mungkin dia orang teringin nak rasa tadi kata boleh tapau dan sebagainya, boleh juga buat tempahan catering di luar kawasan Seremban. Jadi boleh tak Cik Dani kongsikan kepada penonton bagaimana cara untuk mereka nak buat pertanyaan tempahan? Senang saja. Catering ni boleh Google je cendol songkok tinggi. Di dalam tu ada kita punya nombor telefon. Kalau nak tahu nombor telefon kita 0102434 800. Okey, ataupun anda boleh tengok di Instagram ni kan. Kami ada Instagram, TikTok, macam-macam ada. Okey. Jadi bagi anda yang mungkin tak ada idea apa sebenarnya nak dihidangkan untuk seisi keluarga ataupun kita nak kongsikan bersama dengan ahli keluarga kita dan sebagainya, kita boleh sebenarnya dapatkan idea ni esok hari raya ni kan. Kita boleh hidangkan kami buka juga masa hari raya besok. Kami buka esok daripada pukul 11 sampai 6.30 petang.
Kami cuma cuti hari Isnin je. Okey, maknanya esok kalau anda yang pulang ke Seremban ataupun balik kampung kan, Melaka ke Johor ke jam kan? Boleh singgah lah maknanya. Tengah-tengah panas, kalau panas esok boleh singgah kami buka. Okey. Dengan cuaca yang panas ini, sama-samalah kita singgah menikmati cendol dan juga hidangan ais kisar ini. Kita nak berehat seketika. Cik Dani, terima kasih. Okey, yang nak menikmati hidangan cendol songkok tinggi ini, anda boleh layari laman sawang Instagram yang dikongsikan tadi. Kita berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Farin, awak pun teringin kan? Ya, memang. Bukan saja tengok cemburu, tengok songkok tinggi tu, tapi tengok cendol yang sedap tu. Itu masih teringin sangat. Betul lah. Selalu kita tengok Ustaz Azam songkok tinggi kan? Tapi hari ini Cik Dani pun sama songkok tinggi. Cik Dani, macam biasa sekali lagi, kalau boleh dikongsikan kepada penonton yang mungkin terlepas pandang, dekat mana mereka boleh menikmati hidangan cendol ni? Cendol songkok tinggi ni boleh didapati di Seremban. Waste saja untuk lokasi dia. Waste saja cendol songkok tinggi Seremban. Instagram pula kami ada di Instagram, di Facebook dan juga di TikTok. Search saja cendol songkok tinggi Seremban. Nanti dia keluarlah. Bagi mereka yang pernah ke lokasi cendol songkok tinggi ni memang tahulah tempatnya memang cukup menarik, di gazebo Okey. Kalau awak pergi, tumpangan saya boleh? InsyaAllah boleh. Awak Elina, belanja KF, saya boleh. Okey. Baik, seterusnya. Ini bingsu ni, buah-buahan ni tengok cukup segar, digabungkan dengan ais kisar ni memang cukup menarik. Okey, mungkin boleh kongsikanlah kalau penonton-penonton teringin nak menikmati hidangan ini, kat mana dah boleh cari sebenarnya di Tapau ni? Okey, di Tapau ni kita boleh dapatkan di Taiping Perak. Okey, lemak kita selekoh KTM Taiping. So kalau orang jauh-jauh tu datang naik KTM, taklah jauh daripada tempat kami. Oh, maknanya daripada KL kita naik KTM. Kita tunggu je boleh sampai. Tapi kalau Farid dengan Fiza datang, call lah. Nanti saya pergi ambil. Yang kita nak kita ambil. Betul-betul. Lepas tu kiranya dekat lah sebenarnya. Kadang-kadang kan hujung minggu ni kita tak ada idea nak bawa anak-anak kita pergi mana. Kita boleh bawa anak kita naik kereta api. Kemudian kita boleh pergi orang kata food hunting. Betul. Ini antara idea menarik juga. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan ini bagi peminat ice blended pula. Saya nak order ice blended caramel macchiato. Boleh. Saya bukan suka durian ke? No. Durian macchiato. Tapi boleh kan campur dia kan? Boleh. Okey, sekali lagi Zul boleh berkongsikan dengan para penonton di manakah lokasi dan juga Instagram Zul untuk dapatkan ice blended E16 ni. Okey, kita berada di Desa Pandan, Kuala Lumpur, di tepi flat E16, dan korang boleh cari kita orang dekat Ice Blended E16 di IG dan TikTok di Ice Blended E16. Okey. Jadi siapa yang teringin boleh cari Ice Blended E16 ini. Tadi awak order apa? Durian apa? Durian caramel macchiato. Durian caramel macchiato. Okey, itu nanti dia fikir kan. Terima kasih. Dan ini juga bagi penggemar yang nak menggamit kembali nostalgia. Ini betul-betul lah. Ais kepal. Ais kepal. Yang ini kita dah pakai tekan-tekan. Kalau orang dulu kan dia pakai tangan kan. Dia kepal kan tu. Awak tak tengok ke tadi saya buat? Guna tangan. Jadi ke? Tak jadilah. Dia pun tak jadi bentuk bulat yang trapezium. Yang penting cukup unik lah saya kira kan mengambil kenangan kembali, dan pastinya kan di kesempatan ini juga kita nak kongsikan kembali dengan penonton di manakah lokasi dan juga Instagram anda. Boleh lihat Instagram kami @kepal dan Facebook @kepal Malaysia. Buat masa ni kami tak ada kedai tapi boleh order untuk tempahan majlis. Di majlis, kenduri kahwin, akikah, birthday party. Maknanya buat satu stesen di majlis tu dan orang boleh order saja. Orang kena datang ambil je. Boleh ni, boleh ambil seorang satu stesen boleh order. Okey, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada kesemua tetamu kita pada hari ini, dan kita juga nak ucapkan terima kasih kepada anda penonton yang sudi bersama kita sepanjang siaran selama 1 jam ini. Yang walaupun anda sibuk di dapur, tetap juga buka TV tu sebab ada yang tengah potong daging, ada yang bawa balik pasar, ada yang tengah kupas bawang, macam-macam lah tengah masak kat kampung. Dan hari esok hari Raya Aidiladha, semoga segala persiapan dan ibadah kita terus diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kami akan kembali pada hari Isnin nanti dengan istimewa Aidiladha. Topiknya pengorbanan tanpa batasan. Kita berkongsi kisah tentang pengorbanan. Ada orang yang sanggup berkorban adik-beradik, ada seorang anak yang menjaga ibu yang memberi buah pinggang kepada anak, dan macam-macam lagi sebenarnya kisah pengorbanan ini. Dan mungkin anda juga nak kongsikan kisah-kisah pengorbanan anda boleh kongsikan bersama dengan kami di Facebook Wanita Hari Ini. Salam Aidiladha daripada kami berdua dan juga seluruh kru penerbitan Wanita Hari Ini dan juga kru-kru teknikal.
Selamat Hari Raya Adha yang nak pulang ke kampung lepas ni. Berhati-hati. Jaga kesihatan dan bagi mereka yang berpuasa pada hari ini, teruskan ibadah puasa anda. Semoga segala amal ibadat kita diterima dan dimakbulkan oleh Allah. InsyaAllah pandang umur. Kita jumpa lagi hari Isnin nanti. Dan kami tinggalkan anda di sini. Jaga diri. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum. Bye. Usawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia, lemah lembut baik budi pekerti tapi tekal hati dia tambah berani pendidik.